وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi pertamanya kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala masih lagi dapat kita sama-sama berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama hadir ke majlis ilmu, iaitulah suatu majlis untuk kita mengingati Allah Subhanahu wa taala dan juga menghayati agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi insya-Allah pada malam ni bersempena dengan kita berada di penghujung bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah malam ni saya nak kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi sebagaimana yang telah kita maklum, dalam pengajian ilmu akidah, dalam pengajian ilmu tauhid, kebiasaannya ulama akan bahaskan 3 tajuk utama dalam mana-mana kitab akidah. Yang pertama sekali ulama sebut sebagai babul ilahiyat, iaitulah tajuk mengenai Tuhan, tajuk mengenai ketuhanan. Dalam bab ini akan dibincangkan tentang sifat-sifat Allah dan juga perkara yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tajuk yang kedua yang biasa dibahaskan oleh ulama dalam ilmu akidah, nama dia nubuwat. Terjemahan dia kenabian ataupun kerasulan. Dalam tajuk yang kedua ni yang akan dibincangkan adalah sifat-sifat Nabi ataupun Rasul dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan para Rasul. Kemudian tajuk yang ketiga yang biasa dibincangkan, nama dia sam'iyat ataupun setengah sebut ghaibiyat, merujuk kepada perkara-perkara ataupun peristiwa-peristiwa ghaib. Apa maksud peristiwa ghaib? Maksudnya peristiwa yang kita tidak biasa tengok dan alami sepanjang kita hidup atas dunia. Tapi walaupun kita tidak pernah tengok peristiwa itu, tetap kita yakin dalam hati kita, kita percaya bahawa suatu masa nanti sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah, pasti perkara itu akan berlaku. Sebab apa? Sebab itu datang daripada wahyu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara sam'iyat. Jadi antara perkara ataupun kita kata tajuk yang dibincangkan dalam bab sam'iyat adalah berkenaan dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Ibrahim Al-Laqani rahimahullahu ta'ala, pengarang bagi matan Jauharatut Tauhid. Jauharatut Tauhid ni, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, antara syair ataupun kita kata gurindang puisi dalam bahasa Arab yang masyhur dalam pengajian ilmu akidah. Kata Al-Imam Al-Laqani, wa wajibun syafa'atul musyaffa'i Muhammadun muqaddaman la tamna'i. Bermaksud, dan di antara perkara yang wajib mesti
kita kena imani dan yakini dalam hati kita ialah bahawa akan berlaku suatu masa nanti yang disebut sebagai syafaat. Syafaat bagi siapa? Syafaat bagi orang yang diberikan hak syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah orang itu? Maka kata Syekh Ibrahim Al-Laqani, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam akan didahulukan, diutamakan ke atas para nabi dan rasul lain. Kemudian dia tutup kata dia, janganlah kamu mengingkarinya, yakni mengingkari syafaat ini. Baik. Jadi sebut kata syafaat ni kita biasa dengar dah, dan kita biasa sebut sokmo dah. Terutamanya ketika mana kita duduk dalam bulan kelahiran Nabi. Maka banyaklah asatizah kita, guru kita cerita berkenaan dengan syafaat Nabi. Cuma timbul persoalan, apakah maksud sebenar syafaat tu sendiri? Maka ini yang kita nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan malam ni. Jadi syafaat ni asalnya berasal daripada perkataan bahasa Arab, asy-syafa'atu. Cuma sekarang ni bahasa ataupun lafaz syafaat ni kita kata sudah dipermelayukan. Sebab tu kalau kita buka dalam Kamus Dewan, contohnya Kamus Dewan edisi yang keempat, dia akan sebut syafaat ni maksud dia apa? Maksud dia kelebihan yang dikurniakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi lain untuk memberi pertolongan kepada umatnya pada perhimpunan di padang mahsyar. Tu dalam bahasa kita maksud syafaat. Baik. Manakala kalau kita bahas pula perkataan syafaat ni di sisi orang Arab pula. Maka orang Arab bila mana sebut syafaat, di sisi mereka syafaat dengan maksud al-wasilah. Apa maksud al-wasilah? Perantaraan. Ataupun syafaat boleh juga dengan maksud at-talab, yakni tuntutan ataupun permintaan. Itu perkataan syafaat di sisi orang Arab. Adapun di sisi ulama pula, di sisi perbahasan ilmunya, di sisi uruf dan juga syarak, maka syafaat kata ulama bermaksud su'alul khairi minal ghairi lil ghairi. Terjemahan dia minta kebaikan daripada orang lain untuk orang lain. Itu maksud syafaat. Sekali lagi saya ulang, su'alul khairi minal ghairi lil ghairi. Minta kebaikan daripada orang lain untuk diberikan kepada orang lain. Cakap mudahnya kita ringkaskan, permintaan Nabi atau orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka minta kepada Allah perkara yang baik sebagai manfaat buat umat pada hari akhirat. Contohnya lagu mana? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suatu ketika nanti Nabi akan minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya ditambah dan ditinggikan lagi kedudukan ahli syurga. Itu dia. Jadi ahli syurga ni boleh masuk syurga dah. Sebab tu kita panggil ahli syurga. Tapi nak ceritanya sini, esok-esok Nabi juga boleh minta syafaat dengan Allah supaya ditinggikan lagi kedudukan mereka dalam syurga. Itu contoh syafaat yang diberikan kepada Nabi kita dan juga Nabi-Nabi lain. Baik, cumanya kalaulah kita sebut syafaat ni kemudian kita nisbahkan kepada Allah Ta'ala. Contoh kita kata syafa'atullah ataupun syafa'atu al-maula, syafaat bagi Tuhan. Maka kata ulama ketika itu syafaat dengan maksud beri keampunan, al-afu, bagi keampunan. Contohnya dalam satu hadis sahih riwayat Abdullah bin Hibban, dan benda ini dan hadis ni ada tersebut dalam Sahih Ibn Hibban dan juga Sahih Sunan Tirmizi. Satu ketika nanti
Allah Ta'ala akan berikan syafaat kepada seorang hamba dia yang ucap la ilaha illallah. Sedangkan hamba ni bila kita tengok dari sudut amalan dia, dia tidak pernah buat langsung apa-apa kebaikan sepanjang dia hidup atas dunia. Tapi dengan rahmat Allah, dengan kemuliaan Allah, maka Allah Ta'ala berikan syafaat kepada orang tersebut. Apa maksud beri syafaat di sini? Yakni Allah Ta'ala bagi keampunan kepada hamba tersebut. Itu syafaat kalau kita sebut, kita sandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berbalik semula kepada syair ataupun puisi yang saya bacakan tadi, syair Imam Ibrahim Al-Laqani. Al-Imam Baijuri rahimahullahu ta'ala ketika mana membahaskan puisi rangkap syair ini, dia kata dalam syair ni sebenarnya Imam Laqani nak isyaratkan kepada kita semua ni tiga benda. Tiga benda yang perlu kita pegang, yang perlu kita yakin, letak dalam hati masing-masing sebagai seorang mukallaf. Yang pertama sekali, kita kena yakin dalam hati kita secara putus bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syafi'an. Apa maksud syafi'an? Antara orang yang mendapat kelebihan di sisi Allah Ta'ala sebagai pemberi syafaat. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana kita sebutkan Nabi itu adalah orang yang diberikan hak syafaat, maka wajib juga kita iman dalam hati kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah antara orang yang akan diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini disebut dalam hadis riwayat Abu Hurairah sebagaimana yang direkodkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in." Aku adalah orang yang pertama sekali, orang yang mula-mula sekali yang akan mendapat hak memberi syafaat daripada Allah Ta'ala. Dan aku juga adalah orang yang pertama yang akan diterima syafaatnya oleh Allah Ta'ala. Itu dia. Baik. Kemudian yang ketiga kita sebutkan, yang wajib kita kena yakin dalam hati kita sebagai orang yang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga akan diberikan kedudukan yang terlebih utama berbanding dengan rasul-rasul dan juga nabi-nabi lain. Okey, baik. Hak ni dekat mana kita boleh nampak? Buktinya ketika mana manusia suatu ketika nanti dibangkitkan daripada kubur masing-masing. Lalu manusia ni akan dihalau pergi berkumpul di suatu padang, nama dia Padang Mahsyar. Di mana Padang Mahsyar ni suatu tempat yang kita tidak pernah jumpa langsung sepanjang kita hidup atas dunia. Sebagaimana Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Ibrahim, surah Ibrahim ayat yang ke-48, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Iaitu pada hari ketika bumi ni diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul bertemu menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Jadi esok-esok di hari kiamat, manusia akan berhenti di suatu tempat perhentian nama dia mahsyar. Masing-masing akan duduk menunggu di padang mahsyar tu untuk menjalani proses perhitungan timbang amalan yang kita sebut sebagai al-hisab. Sebelum kita pergi kepada fasa al-hisab, sebelum kita pergi kepada mahkamah Allah Ta'ala, timbang amal baik kita, amal jahat kita, kita akan berhenti dulu di padang mahsyar. Maka ulama sebut penantian di padang mahsyar ni cukup lama. Kita akan berhenti di padang mahsyar ni dalam tempoh yang sangat lama. Dan dalam pada itu
kita akan menyaksikan keadaan manusia ni macam-macam peseng. Adanya kita kata manusia yang mana matahari duduk sejekar je daripada kepala dia, sehingga kan mereka bermandikan peluh, bahkan ada yang lemah dalam peluh sendiri. Tu nak cerita betapa dahsyatnya peristiwa di mahsyar. Dan kata Nabi SAW, ketika mana Sayyidatina Aisyah menceritakan, Nabi pernah cerita kepada dia berkenaan dengan mahsyar ni, Nabi sebut, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gharlan. Kekgi manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak berkasut, yakni berkaki ayam, tidak berpakaian, yakni telanjang, dan tidak berkhatam. Itu kata Nabi SAW. Lalu bila Nabi cerita gitu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din. Wahai Rasulullah, dah orang lelaki dengan orang perempuan masa tu saling dok tengoklah antara satu sama lain. Tu tanya Aisyah kepada Nabi. Dah kita royak tadi kan, Nabi cerita orang kufur dalam keadaan tidak berpakaian. Kalau kita kok atas dunia ni kufur dalam keadaan dok berpakaian gitu, badi tengoklah antara satu sama lain. Maka kata Nabi SAW, al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'din. Kata baginda SAW, urusan pada hari itu, yakni pada ketika manusia berhimpun di mahsyar tu, lebih berat lagi daripada tengok antara satu sama lain. Seakan-akan Nabi nak khabar di sini betapa dahsyatnya hari perhimpunan tersebut, sehingga orang ketika itu dok kisah dah malu antara satu sama lain. Mu dok pakai baju ke, mu dok pakai kasut ke, dok kisah dah. Masing-masing dok kisah apa? Dok kisah nasib diri masing-masing di hari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dok resah dalam hati ni, setara mana kau aku buat baik atas dunia dulu, banyak ke dosa aku buat dulu, adakah aku ni masuk syurga ke, masuk neraka ke? Sehingga kan diceritakan ada orang ketika itu dia dok tahan sangat tunggu di padang mahsyar tu. Dia kata ginilah, tak apalah, asalkan boleh lepas daripada padang mahsyar ni, masuk neraka pun masuk neraka lah. Sehingga kan ada orang sanggup royak gitu, kerana tidak tahan dengan penantian di padang mahsyar. Maka apa yang berlaku selepas daripada itu? Manusia dapat ilham untuk mencari para Nabi. Sebab atas dunia ni mereka faham bahawa Nabi dan Rasul ni kan perantaraan antara makhluk dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul dan Nabi ni kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia ketika itu pakat cari Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul untuk minta kepada mereka, berdoa kepada Allah supaya dipermudahkan urusan mereka. Supaya Allah Ta'ala hentikan penantian yang sangat lama tu. Biarlah Allah Ta'ala pindahkan pula manusia ni kepada proses yang seterusnya, iaitu al-hisab. Maka ketika itu, bila mereka ni putus dah nak cari Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul, Nabi yang pertama sekali mereka pergi jumpa adalah Nabi Adam alaihi salam. Bila jumpa dengan Nabi Adam, mereka kata, wahai Nabi Adam, mu kan ayah bagi seluruh manusia, abal bashar, tolonglah beri syafaat kepada kami ni, minta kepada Allah supaya dipermudahkan urusan kami. Maka jawab Nabi Adam alaihi salam, lastu laha, nafsi nafsi. Bukan aku ni, bukan aku yang berhak untuk beri syafaat pada hari ini. Diri aku. Lalu Nabi Adam alaihi salam, rekah ceritanya, Nabi Adam suruh pula manusia jumpa dengan Nabi Nuh alaihi salam. Bila manusia jumpa Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh jawab jawapan yang sama dengan Nabi Adam alaihi salam. Lalu selepas daripada itu, manusia pakat pergi cari pula Nabi Ibrahim alaihi salam.
Kemudian selepas daripada Nabi Ibrahim, jumpa pula Nabi Musa alaihi salam. Lepas jumpa Nabi Musa, last sekali jumpa Nabi Isa alaihi salam. Sebab apa pindah gitu tau? Sebab setiap kali jumpa Nabi, Nabi royak jawapan yang sama dengan Nabi Adam alaihi salam, kami bukan orang yang berhak untuk bagi syafaat pada hari ini. Tu dia. Kemudian di sini satu faedah, kata Imam Baijuri rahimahullahu taala, tempoh antara manusia ni pergi cari seorang nabi kemudian berpindah pula kepada nabi yang lain tu, antara seorang nabi ke nabi yang lain tu makan masa 1000 tahun. Tu dia. Nak khabar dahsyatnya peristiwa tersebut. Lalu setelah daripada jumpa dengan Nabi Isa alaihi salam, akhir sekali mereka pun pergi cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kata, wahai Muhammad, mulah Rasulullah, pesuruh Allah, kekasih Allah, bahkan penutup bagi sekalian Nabi. Mulah Nabi yang paling terakhir sekali. Dan sungguh Allah Ta'ala telah pelihara kamu ni daripada sebarang dosa. Tolonglah minta kepada Allah, beri syafaat kepada kami ni. Tidakkah mu tengok keadaan kami sekarang ni yang tengah susah ni? Itu dia aduan manusia ketika itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila Nabi dengar gitu, Nabi pun menuju kepada arasy Allah. Lalu Nabi bersujud di bawah arasy Allah. Kemudian Allah Ta'ala kata kepada Nabi, bahkan Allah Ta'ala buka kepada Nabi suatu kedudukan kepujian yang Allah Ta'ala tidak pernah berikan kepada Nabi-Nabi selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Muhammad, irfa' ra'saka, muakaklah kepalamu. Sal tu'ti, mintalah aku akan berikannya. Ishfa' tu syafa', mintalah syafaat, nescaya aku akan kabulkan syafaatmu, syafaat yang meminta daripada aku. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Umat aku wahai Tuhan, umat aku wahai Tuhan, umat aku wahai Tuhan. Dan Nabi pun minta syafaat daripada Allah supaya dihentikan penantian yang begitu lama di mahsyar yang kita cerita tadi. Maka ketika itu barulah dibukakan pintu syafaat kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Allah Ta'ala bagi juga syafaat kepada nabi-nabi lain, rasul-rasul lain, termasuk sahabat Nabi, para syuhada, ulama, awliya dan lain-lain lagi golongan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itulah dalam syair tadi Imam Ibrahim Al-Laqani sebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didahulukan daripada nabi-nabi lain dan juga rasul-rasul lain. Ini sebagai isyarat nak menunjukkan bahawa betapa tingginya kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi yang kita cerita tadi berkaitan dengan syafaat Nabi ketika mana manusia berhimpun di padang mahsyar. Inilah yang disebut sebagai asy-syafa'atul uzma. Apa maksud asy-syafa'atul uzma? Syafaat yang paling agung, yang paling besar sekali yang Allah Ta'ala berikan khusus kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada khilaf, tidak ada selisih dalam kalangan ulama mengatakan bahawa asy-syafa'atul uzma hanyalah khusus kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga kata ulama, inilah sebenarnya permulaan kedudukan terpuji yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Al-Maqam Al-Mahmud. Ketika mana Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Isra', asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Tuhanmu akan membangkitkan kamu, wahai Muhammad, di akhirat nanti pada kedudukan yang terpuji. Jadi maksud dengan kedudukan yang terpuji di sini dimulakan dengan syafaat uzma yang diberikan khusus kepada
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ulama huraikan lagi, ulama perincikan lagi apa yang dimaksudkan dengan kedudukan yang terpuji itu. Bermaksud semua manusia pada ketika itu, daripada awal manusia sampailah manusia yang terakhir sekali, akan pakat puji Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat ketika mana syafaat itu berlaku ke atas baginda. Manusia akan menambahkan, memperbanyakkan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Bahkan kata ulama, diberikan satu panji yang mempunyai 3 sudut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu sudut pihak timur, sudut yang lain pula pihak barat, dan sudut yang ketiga pihak di tengah-tengah antara timur dan barat. Kemudian dan semua nabi-nabi lain, rasul-rasul lain dan sekalian manusia akan duduk di bawah panji tersebut. Ini juga antara isyarat nak menunjukkan bahawa betapa tingginya kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi selain daripada apa yang kita kongsikan tadi berkenaan dengan asy-syafa'atul uzma, ada lagi bentuk syafaat lain yang juga Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuma syafaat hak selain daripada asy-syafa'atul uzma, ulama berselisih pendapat. Ulama kata selain daripada asy-syafa'atul uzma, syafaat-syafaat yang lain ada juga diberikan kepada selain daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apakah syafaat tersebut? Antaranya kata ulama, idkhalu qaumin al-jannata bighairi hisabin. Nabi ini boleh minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimasukkan sesuatu kaum ke dalam syurga dengan tanpa hisab. Jadi di akhirat esok, antara orang yang menjadi pilihan Allah Ta'ala adalah orang yang boleh masuk ke syurga dengan tanpa hisab, tanpa kira amalan kita. Jadi siapakah yang memberikan syafaat tersebut? Kata ulama, anugerah ini diberikan kepada Nabi kita, dan setengah ulama sebut diberikan juga kepada Nabi-Nabi selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bentuk syafaat lain yang kita boleh sebutkan, adamu dukhulin nari liqaumin istahaqqu dukhulaha. Tidak dimasukkan ke dalam neraka bagi mereka yang sepatutnya masuk dalam neraka. Jadi di akhirat esok ada orang yang sepatutnya masuk neraka, tapi dengan sebab syafaat daripada Nabi, maka mereka ini tidak dijadikan masuk dalam neraka. Itu antara bentuk syafaat juga. Dan antara lain yang disebutkan, ikhrajul muwahhidina minan nari. Dikeluarkan orang-orang yang buat dosa daripada kalangan mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada seksaan api neraka. Jadi ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi disebab kelalaian dia atas dunia, maka dia buat maksiat kepada Allah, maka di akhirat esok mereka ni akan dimasukkan dulu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum masuk ke syurga Allah. Maka antara syafaat Nabi, Nabi boleh berdoa kepada Allah supaya dikeluarkan orang-orang tersebut boleh masuk ke syurga Allah. Itu dia. Kemudian seterusnya, ziyadatud darajati fil jannati li ahliha. Nabi juga boleh minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya ditambahkan, dinaikkan pangkat kedudukan dalam syurga bagi ahli syurga. Ni macam yang kita sebut awal-awal tadi. Nabi boleh minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang sudah masuk syurga, kemudian Nabi minta supaya ditinggikan lagi kedudukan dia dalam syurga. Moga-moga kita lah antara orang yang terpilih dapat syafaat tersebut, insya-Allah. Dan seterusnya, takhfiful azabi amman istahaqqal khuluda finnari. Diringankan azab
bagi orang yang berhak kekal dalam neraka. Okay. Jadi ini merujuk kepada orang-orang yang kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang berlaku kepada Abi Talib, iaitu pak saudara Nabi, di sisi pendapat yang mengatakan bahawa Abu Talib ni mati dalam kekufuran. Jadi diceritakan dalam hadis berkaitan dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Talib. Abi Talib juga direngangkan azab dia ketika mana berada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kita sebut antara bentuk-bentuk syafaat juga selain daripada asy-syafa'atul uzma. Cuma bezanya dengan asy-syafa'atul uzma, asy-syafa'atul uzma tidak berbeza, tidak berkhilaf dalam kalangan ulama. Asy-syafa'atul uzma hanya dikhususkan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat lain yang kita sebut tadi, maka setengah ulama kata hak tu juga khusus kepada Nabi kita, dan setengah ulama kata juga diberikan kepada nabi-nabi lain selain daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena banyaklah berasa beruntung, berasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita ini ketika ini sekurang-kurangnya sudah digelar sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila sebut kita ni dipilih sebagai umat Nabi, sekurang-kurangnya kita ada kelayakan untuk dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini mungkin kita timbul persoalan. Lagu manakah usaha yang saya boleh buat untuk saya ni berjaya mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat esok? Maka antara pesanan ulama, dua amalan yang boleh kita perbanyakkan supaya kita mendapat kelebihan tersebut. Yang pertama sekali, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bisyafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah min kibali nafsih. Manusia yang paling bahagia sekali di hari kiamat esok bersama dengan syafaat aku ialah orang yang menyebut perkataan la ilaha illallah dengan seikhlas daripada lubuk hati dia. Jadi itu antara amalan yang boleh kita perbanyakkan sebagai usaha untuk kita meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga antara amalan lain yang boleh kita buat adalah dengan memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebut dalam satu hadis hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamati man aktsara alayya salatan. Manusia yang paling utama sekali bersama dengan aku di hari kiamat esok ialah mereka yang paling banyak berselawat ke atas aku sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara yang dipesan oleh Nabi, kalaulah kita nak berbahagia di hari akhirat esok, nak mendapat syafaat Nabi, antaranya perbanyakkanlah selawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita duduk dalam bulan Rabiul Awal ni, janganlah kita lepas peluang untuk kita membuktikan, menunjukkan rasa kecintaan kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok macam manakah para ulama, para kekasih Allah ketika mana mereka ni menghadapi bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ketika mana menyebut tentang Nabi, mereka karang banyak kitab berkaitan dengan kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi moga-moga apa yang kita kongsikan pada malam ini ada manfaat di sisi tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang buruk itu datang daripada pihak saya sendiri. Moga-moga Allah Ta'ala himpunkan kita di suatu masa nanti di antara orang-orang yang beruntung mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.